Terima kasih Kursi, dan izinkan saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Menteri Kewangan kerana membentangkan belanjawan bajet 2014 pada hari Jumaat yang lalu. Kita telah meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan, didapati beberapa istilah terus digunakan yang pastinya menakjubkan. Menteri Kewangan membicarakan soal transformasi, tetapi pendekatan belanjawan masih terikat dengan kerangka lama. Ini isu pokok yang mau kami berikan perhatian. Kerangka pembangunan harus seutuhnya manusiawi. Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan cara yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu rasuah kepada para penguasa kerana memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa ketika kamu mengetahui salahnya. Bajet Barisan Nasional diramalkan akan mengakibatkan pengurangan defisit kepada 3.5% KDNK. Dari segi angka itu boleh kita sambut positif, walaupun memperincikannya itu akan menimbulkan kebimbangan kerana tidak ada usaha, tidak ada kenyataan tegas selain dari penubuhan jawatan di bawah KSN untuk menangani masalah rasuah, ketirisan dan pembaziran yang disebut dengan tegas dalam laporan Ketua Audit Negara tahun demi tahun dan dalam laporan terbaru sangat membimbangkan. Dalam bajet BN, perbelanjaan pengurusan negara naik kepada 216.2 bilion ringgit 2013 kepada 217.6 bilion ringgit 2014. Perbelanjaan pembangunan terus dikurangkan kepada 45.1 bilion 2013 kepada 44.5 bilion ringgit 2014. Pengurangan ini sekali lagi membimbangkan kerana ada trend untuk kita menyaksikan perbelanjaan pembangunan itu terus menurun. Perbelanjaan subsidi untuk rakyat juga menurun secara mendadak sebanyak 7.3 bilion, dan seterusnya cengkaman keuangan rakyat ditambah melalui GST pada kadar 6% mulai 2015. GST disebut sebagai cukai regresif, melebarkan kesenjangan pendapatan di antara kaya miskin, dan ini disentuh oleh Menteri sebagai bahan kempen Sungai Limau. Saya oleh yang demikian akan merujuk kepada laporan UNCTAD, laporan pakar-pakar ekonomi termasuk Stiglitz, yang mempersoal dan mempertikai kebijaksanaan negara-negara berkembang, terutama negara yang meningkat maju, untuk cara gopoh melaksanakan GST dengan menyebabkan melebarnya jurang pendapatan golongan maha kaya dengan miskin. Dan soal income inequality ini adalah soal yang harus diberikan penekanan dan tidak mungkin dapat ditangani dengan pendekatan dan kerangka ekonomi yang dikemukakan oleh Barisan Nasional. Dalam isu GST, saya bicarakan soal kesenjangan.
Dan ini terpapar dalam laporan mutakhir di Amerika Syarikat. Bukan lagi Occupy Wall Street, bukan lagi pandangan sekelompok, tetapi merupakan pandangan mainstream ekonomis yang melahirkan kebimbangan ini yang belum diberi perhatian oleh pimpinan kerajaan Barisan Nasional. Emmanuel Saez dari University California Berkeley mengemukakan laporan bulan lalu yang menggemparkan. Striking it richer, the evolution of top incomes in the United States, September 2013. Pengusi dengan izin. The top 1% incomes of the population grew by 31.4%, while bottom 99% incomes grew only by 0.4% from 2009 to 2012. Hence, the top 1% captured 95% of the income gains in the first 3 years of the economic recovery. Hence, close to recovering, while the top 99% have hardly started to recover. Apakah bukti yang dapat kita pelajari daripada laporan sedemikian? Sistem yang sama kita amalkan di Malaysia. Dan sistem yang sama akan menyebabkan jurang pendapatan akan tambah melebar. Kesenjangan di antara golongan maha kaya dan miskin akan bertambah. Kita akan sentuh umpamanya skim subsidi gula, minyak, kontrak Petronas dan puluhan skim lain dan kontrak yang akan memperkukuh hujah bahawa dalam sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di Malaysia, golongan maha kaya tak sampai 1% akan membolok kekayaan ratusan bilion ringgit dan yang miskin 99% akan kekal di tahap yang pendapatan sederhana atau rendah. Sebab itu belanjawan Pakatan Rakyat yang dikemukakan menggariskan cadangan pengurangan defisit tetapi sekaligus menangani masalah ketirisan, rasuah, pembaziran yang membarah pada perbelanjaan pengurusan menurut laporan Ketua Audit Negara. Apakah kebijaksanaan kita meneliti laporan Ketua Audit Negara sekaligus dengan belanjawan atau bajet? Bajet memberikan unjuran, kenyataan perbekalan. Laporan Ketua Audit Negara membuat audit tentang apa yang diumumkan oleh Menteri Kewangan untuk semua kementerian dan jabatan dengan pengauditan teliti, memberi ruang kepada jabatan memberikan maklum balas. Dan itu yang kita dapati dalam laporan Ketua Audit Negara. Saya tidak berbeza pendapat banyak dengan Menteri Kewangan dalam soal unjuran ekonomi global. Kerana merujuk kepada OECD, IMF, Bank Dunia pada kadar 3 hingga 4%. Tetapi jangan kita ambil sikap selesa, kerana complacency itu yang menyebabkan selalunya ekonomi mula menjadi rapuh. Ini yang pernah dikupas oleh Galbraith, the culture of contentment, yang kita harus waspada. Ini lebih lagi kerana ketidaktentuan had ceiling hutang kerajaan dan penarikan semula quantitative easing di Amerika Syarikat. Ekonomi Eropah yang masih lembab dan pertumbuhan ekonomi negara China yang buat pertama kalinya menunjukkan keadaan yang kurang merangsangkan. Kita juga menyaksikan satu siri pasang surut modal dalam pasaran aset global dan kemasukan wang mudah yang dilihat menjual aset-aset yang lebih bersiko, terutama dalam pasaran negara membangun. Dan ini lebih cenderung mengalihkan pelaburan mereka ke dalam aset pasaran maju yang dilihat lebih baik dan selamat. Dan hal-hal ini yang saya katakan harus meningkatkan kewaspadaan kita tentang senario ekonomi tempatan.
Dan sebab itu kalau kita lihat angka ekonomi Malaysia suku kedua 2014, meskipun menunjukkan beberapa data yang merangsangkan, tidak harus menyebabkan kita selesa, walaupun Pakatan Rakyat sendiri menjangka ekonomi Malaysia berkembang sekitar 5.2% bagi 2014. Yang kita akan tentuh dalam perbahasan ini pengurusi ialah mengenakan cukai GST, menaikkan harga gula dan harga minyak, dan yang kurang ditegaskan dan diterangkan ialah pengurangan subsidi berterusan yang begitu banyak. Dalam bajet Menteri Kewangan, insentif golongan mahakaya bertambah, kemudahan kepada golongan mahakaya ditambah, tidak disebut subsidi. Untuk orang kaya disebut insentif. Tetapi untuk orang miskin, subsidi dikurangkan dengan mendadak, dengan jumlah yang paling besar yang akan saya sebut dalam angka sebentar lagi. Tetapi satu lagi kebimbangan ialah tentang pengurangan berterusan kepada lebihan akaun semasa Malaysia yang mengecil kepada 2.5 bilion ringgit pada suku kedua 2013 berbanding purata sukuan sebanyak 23.93 bilion ringgit di antara 2000 sehingga 2012, dan ini memberikan petanda awal, kalau kita kan rada early warning system dalam kerangka pemikiran ekonomi semasa, disebut bahaya defisit berkembar atau twin deficit dalam masa yang singkat. Tentang pengurangan perbelanjaan pengurusan. Perbelanjaan pengurusan bertambah. Dan sepatutnya dalam kerangka belanjawan yang mau dipotong itu pengurusan yang ditambah pembangunan. Tetapi pengurangan perbelanjaan pengurusan itu tidak berlaku kerana pada tahun 2010 151.6 bilion, 2011 182.6 bilion, 2012 205.5 bilion ringgit, dan untuk 2013 216.2 bilion. Maknanya kadar purata pertambahan untuk setiap tahun adalah 22 bilion ringgit atau 13%. Ada yang menanyakan apa cara? Kalau pendekatan Pakatan Rakyat, Jabatan Perdana Menteri yang melonjak perbelanjaan begitu tinggi dengan beberapa institusi dan badan baru yang ditubuhkan, boleh dipotong sekaligus 4 bilion ringgit. Itu yang kita usulkan dulu, yang tidak diberikan perhatian sama sekali oleh kerajaan BN. Perbelanjaan pembangunan menurun secara konsisten setiap tahun mulai 2010. 51.3 bilion 2010, 45.3 bilion 2011, 44.3 bilion 2012, 45.1 bilion untuk anggaran 2013. Kadar purata pengurangan setiap tahun adalah 2 bilion ringgit atau 5%. Dan kita bangkit ke isu tentang perbekalan tambahan yang menyebabkan Timbalan Menteri menjerit sakan tanpa memberikan suatu kenyataan yang honest, iaitu perbekalan tambahan berlaku pada tahun 90-an dalam keadaan surplus. Ada beza dalam economic terminology yang patut dia belajar, iaitu perbekalan tambahan itu menjadi satu kewajaran kalau pendapatan lebihan itu tercatat, maka belanja untuk pembangunan atau pendidikan atau kesihatan itu dibolehkan. Dalam keadaan defisit yang membengkak kemudian menambah perbekalan tambahan, ini yang menjadi isunya yang tidak disentuh dalam jawapan lalu.
Kajian perbezaan di antara anggaran jumlah perbelanjaan tahunan dengan jumlah perbelanjaan sebenar tahunan mendapati bahawa ada kekurangan, underestimation jumlah perbelanjaan tahunan pada kadar purata 7% setahun. Satu perkara lain pengusi ialah peningkatan jumlah perbelanjaan 9%. Kadar pertumbuhan ekonomi 4 sehingga 5%. Dalam keadaan begini berterusan, tentunya istilahnya untenable. Tidak ada keupayaan untuk mempertahankan kemampanan ekonomi bila belanja lebih dari pendapatan ataupun pertumbuhan perbelanjaan, peratus pertumbuhan perbelanjaan jauh lebih daripada peratus pertumbuhan ekonomi. Perkara lain ialah tentang jumlah perbelanjaan pembangunan. Dalam rekod negara kita selalunya di antara 30-35%. Tapi sejak Menteri Kewangan sekarang mengambil alih, jumlah perbelanjaan pembangunan jatuh merudum ke kadar 20%. Maka dengan ini kesannya kepada pembangunan desa, luar bandar, Sabah dan Sarawak tentu akan terasa. Saya akan buktikan dalam kenyataan yang berikut. Satu hal lain ialah unjuran. Mengapa kita pertikai unjuran defisit tahun ini? Kerana tiap tahun perbelanjaan pengurusan itu bertambah purata 10%. Maknanya, apa yang disebut sekarang ini, percayalah, sebelum akhir tahun depan, sebelum kita buat unjuran kenyataan yang berlaku dalam perbelanjaan, ada penambahan belanja 10%. Ya. Perbelanjaan pengurusan 2014 akan bertambah sekurang-kurangnya 10%, iaitu 22 bilion ringgit, menjadikan perbelanjaan pengurusan berjumlah sekitar 240 bilion. Maknanya defisit bagi tahun 2014 akan meningkat pada 59 bilion ringgit, iaitu unjuran 35% itu tidak realistik. Saya jangan kepikir bahawa menteri sengaja tidak menyebut angka sebenar untuk menunjukkan bahawa defisit kita boleh dikurang kepada 3.5%. Sebenarnya pengusi ialah sejak tahun 2010 penambahan itu berlaku terus menerus seperti mana saya bacakan sebelumnya, iaitu purata 10-11% penambahan perbelanjaan tiap tahun dalam perbekalan tambahan. Maknanya kalau kita ambil realistic fokus, maknanya defisit itu akan lebih tinggi. Pak Tang Pau, yang baru bangun. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak minta pandangan Pematang Pau. Adakah unjuran sebegini bermaksud bahawa kerajaan terpaksa table supplemental bill pada tahun depan? Adakah mungkin kemungkinan ini berlaku? Terima kasih. Terima kasih. Saya jelaskan bahawa unjuran itu harus realistik, ya. Tapi kalau kita tahu akan ada penambahan dan pada setiap tahun purata 10% yang berlaku, maknanya angka unjuran tidak tepat. Saya dapat pastikan bahawa sekurang-kurangnya 10% tambahan akan berlaku. Maknanya defisit akan jauh lebih tinggi daripada 3.5% yang diunjurkan. Ini berdasarkan pengalaman yang lalu. Walaupun saya katakan perbekalan tambahan dalam keadaan wang mencukupi, itu ada kemunasabahannya, tetapi tidak dalam keadaan sekarang. Satu perkara yang lain ialah saya katakan permasalahan twin deficit, perdagangan lebihan trade surplus untuk 2014 dianggar pada 57.3 bilion ringgit.
Ingat ya, 2014 57.3, 2013 64.3, 2012 94.8, 2011 124.2. Maknanya dia menjunam cepat sekali. Anggaran 2014 58.4 bilion itu menyamai zaman krisis 1998. Ini angka tidak boleh diperhatikan. Ya. Kerana menjunam begitu cepat dan ini sudah masuk ke angka trade surplus ini masuk kepada angka crisis year end of 98 dengan izin. Satu perkara yang tidak ditekankan dalam belanjawan tetapi dalam buku nyata keuangan dan laporan ekonomi. Apa dia? Yaitu subsidi dihapuskan. Ya. Subsidi gula memang disebut 551 juta. 551.25 juta di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Pengurangan yang tidak disebut yang patut saya tekankan, yaitu dalam laporan ekonomi pengurusi, dan ini kena akan menyentuh juga Sabah Sarawak, yaitu skim penstabilan harga minyak masak di bawah Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi dikurangkan 500.535 juta ringgit. Maknanya minyak masak akan melonjak naik, tapi tidak disentuh dalam ucapan bajet. Memang sudah diputuskan oleh kerajaan seperti mana disebut dalam laporan keuangan. Penghapusan subsidi gula, lonjakan harga 34 sen sekilo kita terkesan akibat industri gula. Saya nak tekankan tentang industri gula ini kerana sekarang ini dia monopoli oleh Malaysian Sugar Manufacturing dan Central Sugar dimiliki oleh Tradewinds Tan Sri Syed Mokhtar. Kita sentuh banyak perkara tentang Tan Sri Syed Mokhtar memang tak boleh disentuh oleh pimpinan Kerajaan Barisan Nasional. Tapi saya nak gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan berapa pendapatan kasa industri gula ini? 4 bilion ringgit setahun. Keuntungan sebelum cukai, sebelum pengambil alih oleh Tradewinds ini, dalam rekod syarikat yang masa itu dikuasai oleh Robert Koch, sekitar 9% saja setahun. Keuntungan bersih yang Mahkamah Menteri 9% setahun. Baik. Setelah diambil alih oleh Tradewinds dan syarikat baru, keuntungannya melonjak 15% setahun. Dan dijangka dengan penghapusan subsidi, keuntungan sebelum cukai syarikat dalam sektor ini dijangka melonjak sampai sehingga 20 ke 25%, maknanya untung hampir 1 bilion ringgit. Untung syarikat gula akan mencecah 1 bilion ringgit, rakyat miskin patut bayar tambahan. Ini dia kebijaksanaan yang saya sebutkan tadi, bahawa dasar ekonomi yang memperkayakan kalangan yang memonopoli, golongan maha kaya, dan memiskinkan rakyat terbanyak. Mengapa korporat mendapat keuntungan yang berlipat ganda? Kita tidak mempertikai hak peniaga, pengusaha mendapat dan mencatat keuntungan. Mengapa tidak ada usaha untuk liberalisasi import gula dan perdagangan gula? Mengapa diberikan hak monopoli dan menyebabkan peningkatan harga? Dengan izin, remove monopoly to allow free market mechanism to operate. Dengan cara sedemikian, kita dapat jamin keadaan yang lebih lumayan bagi rakyat. Matampau. Pengalaman Matampau menjadi Menteri Kewangan selama 8 tahun. Apakah yang menjadi halangan besar untuk membuka market seluas-luasnya untuk barangan-barangan seperti ini, gula atau beras, agar dengan ada fair competition ini
harga akan menjadi lebih murah dan rakyat boleh membuat pilihan. Apakah ini menjadi penghalang untuk kerajaan akhirnya memberikan monopoli kepada syarikat-syarikat ini? Walaupun dia ada dua perkara yang Muhammad Sungai Petani. Pertama ialah tekad politik penguasa politik untuk tidak tunduk kepada golongan maha kaya. Bagi bantuan sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya kita serah balik pada dia. Muhammad Kulim, Bandar Baru. Ini yang jadi masalah atau Kepala Batai. Sorry. Bila sebelum pilihan raya dia derma banyak. Selepas pilihan raya harga minyak naik, harga gula naik. Jadi itu satu perkara, iaitu tekad pimpinan politik harus tegas membela nasib rakyat, bukan membela nasib penguasa ataupun pedagang. Ini yang berlaku sekarang. Keduanya, dengan pengedaran massa, monopoli itu harus dikurangkan. Monopoli ini di bawah Kementerian Perdagangan, ya, sama ada dalam negeri atau perdagangan antarabangsa. Tapi wajar kerajaan dari masa ke semasa memberikan kelonggaran ini supaya ada fair competition dan dengan sedemikian lebih efisien dan harga dapat dikurangkan. Baik. Terima kasih. Saya nak minta penjelasan dari yang berhormat Permatang Pau. Kerajaan kata ada satu alasan ialah subsidi gula tarik balik sebab penyakit kencing manis. Tetapi sebagai doktor perubatan itu satu alasan saja, bukan lain sebab ialah lifestyle, kurang berat badan dan sebagainya. Saya tidak pandang serius hujah itu yang dibawa oleh Menteri Keuangan ini kerana tidak bersandarkan fakta. Ini pandangan remeh, meremehkan hujah besar bagi rakyat, ya. Kalau betul sebab gula turun subsidi beras kerana karbohidrat itu juga menyebabkan penyakit diabetes, tak tahu ke basic facts? Malu semua. Seremban bangunnya. Ya? Seremban. Okey, last je.